Apa khabar semua? Kembali kita dalam video yang terbaru. Kali ini kita akan bandingkan di antara Pro 2 Alza 2022 model ataupun variant H mid spec dengan variant X, iaitu spec yang paling rendah, low spec. Okey. Jadi kenapa kita nak bandingkan kedua-dua model ini, variant H mid spec dan variant X low spec? Sebab kita nak tahu, kita nak kupaskan berbaloi ke, berbelanja lebih sedikit untuk variant H berbanding variant X. Okey. Jadi bagi anda di sana yang tengah mendengar ni, kalau masih lagi belum subscribe, boleh klik subscribe kat bawah tu atas tanda sokongan pada channel kami. Tiada bayaran pun, percuma je. Okey. Jom kita tengok perkara pertama yang kita nak kupaskan di sini. Okey. Kalau kita tengok belah kiri adalah model H, variant H, di belah kanan adalah variant X, spek yang paling rendah. So yang kita tengok perkara pertama, retail price on the road Semenanjung Malaysia. Okey, di sini perbezaannya adalah RM5,500, bermakna X lebih murah sebanyak RM5,500. Kalau kita tengok pada road tax, tiada beza. Okey, RM90 saja. Kemudian kita tengok pula pada estimated monthly installment. Dalam kira-kira kalian kita gunakan formula kosong deposit, 9 tahun pinjaman dan juga interest 3.0%. Okey, bezanya adalah RM65 lebih murah untuk model X berbanding model H. Berbaloi ke? Okey, RM65 ni. Okey. So RM65 ni mungkin sedikit, tapi kalau kita kali 12 untuk tempoh 1 tahun, lebih kurang RM780. Okey. Kemudian kita tengok pada estimated routine maintenance cost, tiada beza, kedua-duanya sama saja walaupun variant berbeza, dan warantinya sama juga, tiada beza. Okey. So total perbezaan RM5,500 untuk harga keseluruhan on the road Semenanjung Malaysia dan juga RM65 sebulan ataupun RM780 setahun. Berbaloi atau tidak untuk berbelanja lebih kepada variant H berbanding model X? Boleh komen kat bawah type berbaloi X ataupun berbaloi H. Okey. Kemudian kita tengok pula kepada perkara yang seterusnya, iaitu engine dan transmission. Sebenarnya tak banyak beza pun. Okey. Sama saja engine dan transmission, cumanya untuk model H, variant H, dia ada fungsi drive mode selection, eco, normal ataupun power. Tapi variant X tiada. Okey. So macam mana anda? Anda prefer yang ada drive selection mode ataupun anda fine, anda selesa tiada drive selection mode pun? Tak perlu pun benda-benda macam. Okey. Kemudian kita tengok dari segi dimensi. Secara keseluruhannya, model variant H ni dia sedikit lebih berat, okey, dan sedikit lebih tinggi, juga mempunyai higher ground clearance tapi tak signifikan. Alright, 10 mm saja berbanding model X, iaitu variant X ni dia lebih rendah 10 mm ground clearance dia, dan juga ketinggian keseluruhannya dan lebih ringan berbanding variant H. Okey. Anda rasa ini signifikan ataupun tidak? Boleh komen kat bawah. Kemudian kita tengok pada luggage capacity, tiada beza, sama saja. Anda bayar lebih untuk variant H atau bayar kurang untuk variant X, luggage capacity sama saja, 137 liter hingga 498 liter. Kemudian kita tengok kepada tires and rim. So untuk ada sedikit perbezaan kat sini. Tapi yang paling ketara adalah untuk variant H, anda akan dapat rim 16 inci, 2 tone alloy rim dan full size spare tire and alloy rim. Spare tire pun dia bagi alloy rim. Sama size dengan tayar 4 yang sedia ada itu. Tapi untuk variant X, alright, rim ni sedikit lebih kecil, iaitu rim 15 inci dan bukan dual tone, alright, tapi still alloy rim, bukan rim yang ada cover plastik tu, bukan lagi zaman tu, alright. Dan dia punya spare tire walaupun full size, tetapi dia bagi steel rim, bukan alloy rim macam model H. So berbaloi ke bayar harga lebih tinggi untuk dapat spare tire alloy rim? Anda boleh komen dekat bawah. Kalau bagi saya, tak ada masalah.
steel rim pun just a spare tire, steel rim pun memadai. Okey. Kemudian fuel consumption, tank capacity sama saja. Bayar mahal, bayar murah untuk variant X sama saja fuel consumption dan tank capacity. Kemudian kita tengok pada steering system and adjustment capability juga sama, menggunakan electric power steering, tilt on leaf adjustment capabilities dan turning radius yang sama, iaitu 5.0 meter. Okey. Seterusnya kita tengok pada seat material and adjustment features. Satu perkara je saya nak highlightkan sini, perbezaan je adalah poin yang terakhir, iaitu untuk variant H dia ada rear armrest. Maksudnya untuk bahagian yang seat tengah kat belakang tu dia boleh turunkan jadi armrest, tapi untuk variant X tiada. Penting ke armrest ni? Perlu ada ke? So kalau ada rasa anda perlu ada, boleh ambil consider model H. Kalau tak perlu, X saja dah memadai. So boleh komen what's your thought about this, perlu ataupun tidak rear armrest untuk seat belakang. Seterusnya kita akan tengok kepada assist system and conveniences highlight. So anda semua by now patut dah aware model Alza 2022 ni banyak features dia. Tapi saya akan highlight a few saja dalam video kali ini. So untuk variant H secara kasarnya memang lebih banyak assist system yang dan conveniences ataupun comfort system yang kita nak highlight. Contohnya ada smart entry, push start button, USB ports, socket, display audio 9 inci, okey, 7 inci multi info display. Ada dua beza 9 inci ni yang kat tengah tu yang tengok macam kita punya audio, boleh tengok video dan sebagainya. Yang 7 inci multi info display ni yang kat dia menggantikan analog jarum meter untuk speed meter or RPM dan sebagainya. Dia guna digital meter. And then dia punya steering ada banyak switches, okay? Ada auto headlamp, leveling, sequential side signal, electric auto retractable side mirror, leather steering wheel. So benda ni banyak, benarnya banyak lagi. Saya cuma highlight a few ni. Tapi untuk variant X, anda boleh baca, tapi saya nak highlightkan yang warna merah itu. Dia berbanding model H, X tiada smart entry. Smart entry ni yang kita nak masuk tu, kalau macam X dia boleh detect kita punya tangan je. Okey, dia ada electrostatic, dia boleh detect. Tapi untuk X tiada. Kita kena buka manual guna kunci. Dia tiada sequential side turn signal, tiada 9-inch display audio, tiada 7-inch multi info display. Dia punya steering tak ada button, kosong saja. Dan tiada leather steering, dia guna plastik urethane yang biasa saja. Kalau anda tanya saya, tak penting sangat pun. Bagi saya spek yang X bagi ni dah cukup memadai. Alright, sebab saya bergantung pada individu. Tapi kalau anda yang ingin spend money, belanja duit dan dapat fungsi yang up to date to the latest technology, anda mungkin boleh consider H. Alright, so boleh komen kat bawah apa pandangan anda tentang ini. Seterusnya kita boleh tengok kepada safety features. So ini yang saya suka sangat tentang Pro 2 Alza ni. Kalau anda tengok pada model X, alright, dia dah bagi 6 airbag sama macam model H. Walaupun spek paling rendah dah dapat 6 airbags. Alright, bukan macam setengah model, contoh macam Proton X Zora, spek paling tinggi, premium pun tak ada 6 airbags. Okay, so ada banyak benda yang anda boleh tengok kat sini, tapi yang saya nak highlightkan untuk kedua-dua model ni, dua-duanya ada 6 airbags, dapat partial package of advanced safety assist system. Saya kata partial, bukan semua. Ada traction vehicle stability control as a standard, ada hill start assist as a standard, dua-dua ada ISOFIX as a standard, and dua-dua dapat 5-star rating by Asian NCAP. Apa yang X tak dapat pada H? Contohnya tiada reverse camera. Perlu ke? Ataupun boleh pasang je third party reverse camera. Front corner sensor tiada, dan tiada adaptive driving pin. Tak apa, bagi saya I can live with X. Alright, safety feature dia dah ample, dah cukup. Alright, untuk tahun 2022 ni dengan teknologi sedia ada, cukup memberi. Namun kalau anda rasa ingin
experience safety feature yang more advanced, anda mungkin boleh consider H. Okay. So, secara summary ni, dari segi faktor buying factors, kita akan concludekan kat sini. Untuk costing, okay, kedua-duanya 4 star, sama saja, maximum 5 star. Engine transmission, sama je, walaupun antara variant H dan variant X. Dimensi and space, sama juga rating kita bagi. Fuel consumption and tank, sama juga rating kita bagi. Steering position and features, anda teka, sama saja rating, cuma rendah sikit sebab masih hanya diberikan tilt function. I was hoping, saya harap satu hari nanti produk akan bagi telescopic for better steering adjustment. Okay. Seat material and adjustment, sama saja 4 star. Assist system and convenience, di sini ada sedikit beza. X kurang 1 star sebab kurang features berbanding variant H. Kalau kita tengok pada safety, kedua-duanya 4 star, sama saja antara variant H dan variant X. Alright. So, kesimpulannya, variant H is slightly better than X. Tapi tadi kita nak harga keseluruhan beza hampir RM5,500 dan monthly installment lebih kurang RM65 sebulan lebih berbanding X ataupun RM780 lebih untuk setahun berbanding model X. Berbaloi ataupun tak untuk anda spend more for H instead of X? Boleh komen kat bawah your opinion about it, pandangan anda tentang ini. Okey, di sini kita akan beri pandangan faktor untuk membeli. So untuk model H, faktor untuk membeli kerana lebih moden, dia ada features yang lebih berbanding model X. Tetapi model X ni is good enough. Dia affordable, comfortable, alright, dan ada safety features yang mencukupi, yang sesetengah model premium, contohnya Exora premium pun tak ada. Contohnya 6 airbags dan model X pun dah ada setengah features yang dikategorikan sebagai ASA. Bukan semua, ada sedikit dia ada kat sini. Okey. Bagaimana faktor tak membeli? Costing. Kalau H ni anda rasa macam dah maksimum budget, boleh consider variant X sebab X ni pun dah cukup berbaloi, dah ada macam-macam. Kalau contoh some basic features yang dia tak ada, contoh reverse camera, boleh go for third party, boleh pergi kedai-kedai aksesori, rim tak cantik, rim alloy one tone, boleh pergi kedai sport rim, boleh tukar dan sebagainya. Tak banyak sangat beza pun. Okay, so that's for H. What about X? Macam mana pula dengan X? Costing juga. Kalau X ni pun yang kita nak bayar 700 lebih bulan-bulan ni pun dah macam lemas, dah tak, macam dah maksimum dah. You might consider when your salary dah higher, you can afford more, or you can afford more. Okay, boleh consider higher spec. So instead of X, anda mampu, boleh go for variant H. Or even kalau lagi mampu, boleh go for variant A if kalau anda mampu. Rasanya kita dapat enjoy sikit the ride, we can enjoy sikit the money yang we spend, because 700 plus a month, you may want something that is more comfortable. Alright, so if you can spend a bit more, boleh spend lebih sedikit 800 dan ke atas, mungkin boleh ambil variant H ataupun AV. Alright, so itu saja untuk video kita kali ini. Alright, anda boleh komen, anda boleh klik subscribe atau tanda sokongan pada channel kami. Tak perlu bayar apa-apa pun, free sahaja. Alright,